Assalamualaikum dan selamat pagi murid tahun 5. Jadi kita berjumpa lagi pagi ini untuk sesi kelas yang seterusnya, kelas pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 5. Jadi untuk minggu ini cikgu nak fokuskan kepada pendidikan kesihatan. Jadi kita akan tengok kepada unit 11. Unit 11, cikgu tertinggal kat sini. Unit 11 tajuknya adalah penjagaan dan keselamatan diri. Jadi kamu juga boleh merujuk kepada buku teks, muka surat 75, 76 dan 77. Okey, apa yang kita nak fokuskan dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai yang pertama 1.1.2, memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. 1.1.3, mengaplikasikan kemahiran mengira kitaran haid. 1.1.4, menjana idea kepentingan mengira kitaran haid. Okey, kalau kamu lihat kat sini, mungkin hari ini kita lebih kepada masalah perempuan lah, lebih kurang. Kita tengok kat sini berkaitan haid. Jadi apa yang kita akan tengok hari ini ataupun belajar lebih mengenai perempuan. Jadi kalau kamu lihat, sekolah kita memang semuanya pelajar lelaki. Dan pembelajaran ini adalah kalau kita sama-sama faham untuk satu Malaysia. Jadi ada sekolah yang perempuan saja, ada sekolah yang lelaki dan perempuan, dan macam sekolah kita ada sekolah lelaki saja. Jadi pembelajaran pada hari ini lebih berkaitan untuk perempuan, tapi tak apa. Untuk lelaki pun kita sama-sama faham dan belajar untuk secara asasnya. Okey, jadi yang pertama kita lihat dulu asas kejadian manusia. Asas kejadian manusia. Okey, kat sini cikgu ada sediakan gambar rajah sikit. Gambar rajah ini cikgu ambil daripada buku teks. Jadi apa yang kita belajar ini adalah berpandukan kepada buku teks dan silibus. Ya, jadi bukan cikgu macam cikgu bagi tahu sebelum ni, bukan saja cikgu nak tunjukkan kepada kamu gambar rajah semua ni. Jadi cikgu harap kita dapat sama-sama belajar dan faham. Okey, kita lihat di sini dulu. Daripada sini ni berkaitan dengan tajuk asas kejadian manusia. Ia akan bermula melalui persenyawaan. Apa dikatakan kat sini, persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faras dan bersatu di dalam ovium. Okey, tengok kat sini ada sperma dan ovium. Kat sini seterusnya. Selepas dia bercantum tu, persenyawaan berlaku, dia akan bertukar menjadi zigot. Zigot. Kemudian bila membesar, dia menjadi embrio. Okey, kat sini pun dia kata dia ada bagi tahu proses pembesaran janin. Okey, kalau kat sini kamu lihat daripada kecil sampai jadi besar. Okey, kat sini cikgu tak nak bacalah. Sebabnya ini agak kompleks, agak susah untuk kamu murid tahun 5. Dan apa yang cikgu terangkan hari ini ni, dia akan bersambung-sambung sampai kamu masuk sekolah menengah nanti. Terutamanya dalam pelajaran sains dan biologi. Ini tajuk ni akan lebih detail nanti kalau kamu dah masuk sekolah menengah dan kamu belajar sains dan biologi. Cumanya untuk hari ini cikgu rasa tidaknya kamu tahu paling kurang ataupun asas tentang kejadian manusia. Okey, daripada sini
terus menjadi zigot, membesar dan kemudian menjadi embrio. Daripada embrio ni dia membesar lagi kat sini, menjadi fetus. Fetus ni lah yang akan membesar dalam perut ibu. Ibu lebih kurang 9 bulan sebelum dilahirkan, dia kata kat sini. Okey, jadi inilah proses kejadian manusia dekat dunia ni. Kalau kita belajar agama, kecualinya Adam dengan Hawa. Jadi kamu ke mak ayah kamu, cikgu sekalipun, inilah prosesnya, proses jadinya kita ni manusianya. Daripada sekecil-kecil ni berkembang, membesar, kemudian lahir jadi bayi. Jadi cikgu harap kalau kamu lihat kat sini, kita hargai kehidupan kita. Kita hargai mak ayah kita yang telah membesarkan kita. Mak kita yang telah melahirkan kita. Okey, di sini cikgu ada sediakan sedikit video tentang kejadian asas kejadian manusia tadi. Ini sebagai gambaran sajalah, gambar asas pada kamu supaya kamu lebih faham. Ini kamu tahu kan organ yang sebelum ni cikgu dah terangkan pada minggu-minggu sebelum ni. Ini berlaku dalam faraj. Itu adalah sperma dan berjumpa dengan ovum. Ovum ni adalah boleh dikatakan macam telur perempuan lah. Ini yang dikata persenyawaan tadi. Yang dikata daripada zigot jadi apa tadi? Embrio, terusnya kepada fetus. Dia semakin besar, membesar dalam perut ibu. Okey, tak apa. Yang ni kamu tengok saja dulu, tak perlu tahu pun cikgu rasa tak apa. Sebab nanti yang ni dalam sains nanti, biologi, kamu akan lebih mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang diberitahu dekat tepi-tepi ni. Video ni pun cikgu ambil melalui tingkatan 1. Video ni disediakan untuk tingkatan 1. Tapi cikgu nampak ini sesuai untuk kamu supaya kamu dapat melihat secara asas lah, paling kurang secara asas mengenai asas kejadian manusia. Bagaimana kita ni lahir ke dunia ni.
Okey, seterusnya kita lihat sedikit sebab ni adalah dalam silibus dan dalam buku teks. Ya, kalau sebagai murid perempuan, ini kitaran haid ni sememangnya perlu untuk kamu faham dan tahu. Ada murid perempuan ke kat sekolah kita? Cikgu rasa semua lelaki kan? Okey, tapi tak apa, sama-sama kita belajar ya, belajar. Okey, apa itu kitaran haid? Kitaran haid ialah tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Kitaran ini dikira bermula dari hari pertama kedatangan haid hingga hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Okey. Tengok kat sini lagi dia kata sebagai contoh kitaran haid Lisa. Perempuan bukan Amirul, bukan Adam Lisa. Kalau Amirul ke Adam ke siapa lagi? Farhan ke? Itu masalah kalau datang haid Jadi kat sini Lisa ni memangnya perempuan lah. Ialah 20 hari. Hari pertama haid dikira sebagai apabila dikira Lisa mula mengalami haid, iaitu biasa kita keluar darah lah. Biasanya haid akan berlaku selama lebih kurang 7 hari. Selepas itu Lisa akan memasuki fasa pembaikan, fasa subuh, akhirnya fasa pra-haid. Ketiga-tiga fasa ini akan mengambil masa selama lebih kurang 21 hari. Kemudian Lisa akan mengalami haid sekali lagi. Kemudian Lisa akan mengalami. Jadi ini kitaran ni, maksudnya kitaran ni dia macam kalau seminggu tu kita bagi contoh macam seminggu hari. Contohnya Ahad, Isnin, lepas tu sampai Jumaat satu, lepas tu Ahad, Isnin balik, lepas tu Jumaat satu, Ahad, Isnin balik. Maksudnya dia berpusing. Contohnya macam hari bulan jugalah. Daripada 1, 2, 3 sampai 30, 1, 2, 3 hari bulan balik. Maksudnya dia berulang-ulang. Kitaran ni berulang-ulang. Selagi namanya perempuan, dia akan berulang-ulang setiap bulan. Jadi cikgu harap kamu faham, setiap bulan tu sememangnya perempuan ni dia akan mengalami haid. Jadi lebih kurang, dia kata lebih kurang 28 hari. Okey, kalau kat sini tengok dia bagi contoh ini untuk sebulan, lebih kurang 28 hari. Dia kata ada 4 fasa. Fasa kedatangan haid, fasa pembaikan, fasa subuh dan fasa pra-haid. Okey, nampak kat sini kata ini hari pertama. Bila dia dah bergerak-gerak sampai hari 28 ni, dia ulang balik. Dia berulang balik hari pertama balik. Lepas tu pusing lagi. Sampai 8, lepas tu ulang balik. Jadi inilah kelebihan yang Allah ataupun Tuhan ciptakan kepada perempuan. Kepada perempuan. Jadi sememangnya apa ni, ini normal. Kalau sebut perempuan dengan haid ini normal. Allah dah ciptakan perempuan tu sebaik-baik manusia memang ada haid. Kalau perempuan tu tak datang haid, itu masalah. Itu masalah, itu tak normal. Mungkin dia bukan perempuan ataupun mungkin dia ada masalah kesihatan atau sakit yang kita tak tahulah. Tapinya sebagai perempuan, ini haid ni adalah perkara yang normal. Kat sini lagi dia beritahu tempoh kitaran haid bagi seseorang adalah berbeza-beza. Berbeza maksudnya mungkin ada orang sampai 30 hari. Mungkin ada orang sampai 29 hari. Itu maksud dia berbeza-beza. Tapi setiap bulan tu memang wajib sebagai perempuan tu, seorang perempuan tu dia akan datang haid. Okey, seterusnya macam cikgu cakap tadilah. Ini kalau macam tadi dia tadi 28 hari. Dia kata kalau
3 bulan, dia bayangkan macam roda tadi. Dia pusing. Lepas tu, dia balik satu hari bulan balik. Maksud cikgu tu satu hari bulan ni, dia mula hari pertama balik. 2 hari bulan ni hari pertama, 29 ni mungkin hari pertama, 25 ni hari pertama, 23 ni hari pertama. Hari pertama apa? Hari pertama kitaran haid bagi Lisa tadi. Sebab tu dia buat bentuk roda tadi, bentuk bulat tadi. Ini hari pertama, dia pusing sampai 28. Pergi balik 29. Dekat sini mungkin kalender biasa tengok kan, kalender bulan Mac ni. Ini kalender yang biasa. Tapi yang cikgu cerita ni adalah kitaran haid tu 28 hari. Daripada hari pertama ni pusing sampai 28. Kemudian jatuh hari pertama. Hari pertama dia datang haid tu 29 hari bulan. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah, tahu sedikit. Walaupun kita semua tahu, kita sebagai lelaki ni, kamu sebagai lelaki tak mungkin akan datang haid. Itu yang membezakan. Kalau kamu tengok sekarang ni kan, ada ramai dekat luar sana, kita sedia maklum ada lelaki yang nak jadi perempuan, atau yang dipondan ataupun bapuk lah. Dengan kata bapuk, okey, pondan lah. Pondan dia jadi perempuan ataupun maknya. Walaupun dia boleh ubah muka dia macam perempuan, pakai makeup cantik-cantik ke, rambut panjang ke, buat badan macam perempuan ke, tapi dia tak akan boleh lawan ciptaan Tuhan atau Allah tu. Allah tu dah bagi perempuan haid ni. Kalau lelaki dia nak jadi perempuan, macam kita tengok tu, Sajat ke, bagi contoh, ini tak mungkin tak mungkin boleh ubah. Manusia takkan boleh buat ni. Ini yang Tuhan dah ciptakan sebaik-baiknya pada perempuan. Jadi sebelum cikgu pergi ke slide seterusnya, tak kira lah kita sebagai lelaki ke ataupun sebagai perempuan ke, kita hargai diri kita. Sebab Tuhan tu, Allah tu dah jadikan kita ni sebaik-baik lelaki, dan perempuan tu sebaik-baik perempuan. Okey, ini kepentingan lelaki ataupun kamulah atau murid. Jadi sebab awak ni murid tahun 5, cikgu fokuskan kepada kamulah, pelajar-pelajar, murid-murid darjah 5 sekolah rendah, mengetahui mengenai haid ni. Yang pertama, yang paling penting, supaya kita lebih menghormati perempuan ataupun wanita. Jangan pula bila kamu dah belajar tentang haid ni, kalau kamu tiba-tiba nampak kalau kamu nantilah, biasanya kalau kat sekolah menengah nanti, dah masuk sekolah menengah, mungkin ada di antara kamu pergi sekolah menengah yang ada murid perempuan. Sebelum ni sekolah rendah, sekolah lelaki aja kan. Bila dah masuk sekolah menengah, ada murid perempuan. Nanti ada nampak macam darah dekat kain atau seluar perempuan tu, jangan pula kamu pergi ketawakan dia ataupun malukan dia, ataupun kamu gelakkan dia lah. Kamu pergi kutuk dia ke, ada darah, darah kotor-kotor. Jangan sampai buat macam tu. Itulah tujuan dia, menghormati perempuan. Sebab itu macam cikgu cakap tadi lah, Tuhan dah ciptakan kepada perempuan. Seelok-eloknya kalau dia nampak, bagi tahulah dekat dia elok-elok, supaya dia jaga kebersihan diri dia. Kadang mungkin pelajar perempuan tu tak perasan. Okey, kalau pula kadang ada perempuan tidak solat, jangan kamu tidak solat, perempuan tidak, macam cikgu cakap tadi, tak sembahyang ataupun tak
puasa. Cikgu tersilap type kat sini. Cikgu nak buat perempuan tidak puasa lah. Perempuan tidak solat, perempuan tidak puasa. Jangan kamu pula sesaja. Kadang-kadang kamu dah tahu perempuan tu memang dia datang haid, dia tengah datang haid, dia memang tak boleh sembahyang, dia tak boleh puasa. Kamu sesaja pergi pergi peli-peli dia ke, bergurau dengan dia ke, cakap tak sembahyang contohnya. Jadi menghormati ni maksud cikgu, kita lebih ataupun kamu lebih memahami perempuan tu. Jangan sampai memalukan orang lain, pelajar-pelajar perempuan dekat sekolah menengah nanti contohnya, ya. Seterusnya, memahami sakit perempuan, menstrual ni. Itu sakit sebelum datang haid. Kadang ini normal, sebelum perempuan tu datang haid, dia akan mengalami sakit dekat bawah perut tu. Sebelum datang haid ataupun sebelum keluarnya darah. Jadi jangan pula kalau kamu nampak kat kelas nanti, contohnya kat sekolah menengah, ada perempuan tu tengah sakit, kamu pergi kacau dia ke, kamu pergi ganggu dia. Jadi kena faham. Jadi kamu bertindaklah seeloknya, ataupun tak payahlah nak ganggu dia, ataupun biarkan dia, jangan kacau dia. Seterusnya, memahami emosi perempuan ketika haid. Ini normal. Emosi perempuan ni maksud cikgu, kalau perempuan tu datang haid, dia kadang mudah terganggu, mudah cepat marah, cepat beremosi, ya. Sikit nak marah cakap. Jadi kalau kamu tengok perempuan tu dia macam beremosi sikit, marah-marah aja, jadi cikgu harap kamu faham. Mungkin dia mungkin tengah datang haid. Jadi apa tindakan kita? Apa tindakan kamu? Jagalah pertuturan ataupun perbuatan. Jangan sakitkan lagi atau tambahkan masalah pada perempuan tu. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita pada pagi ni. Cikgu harap kamu fahamlah sedikit ataupun secara ringkas ataupun secara asas. Yang pertama tadi, asas keadaan manusia. Seterusnya tentang haid, kitaran haid. Ya. Okey. Sekian. Jadi jumpa lagi minggu depan. Minggu depan mungkin kali terakhir kita belajar secara online ataupun PDPR ni. 8 hari bulan kamu dah perlu masuk sekolah. Jadi jumpa kat sekolah 8 hari bulan, tapi minggu depan belajar lagi secara online. Okey. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.